أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ila Nabi Ibrahim, tak kala ia mematuhi perintah Tuhannya dengan hati yang suci murni. Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Patutkah kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah? Kerana kamu memutablikkan kebenaran semata-mata, bukan kerana benarnya? Maka bagaimana fikiran kamu pula terhadap Allah Tuhan sekalian alam? Kemudian ia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang yang bertaburan di langit. Lalu berkata, sesungguhnya aku merasa sakit, tak dapat turut berhari raya sama. Setelah mendengar kata-katanya itu, mereka berpaling meninggalkannya. Lalu ia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi. Serta ia bertanya kepada berhala-berhala itu secara mengejek-ngejek, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya sehingga pecah berketul-ketul. Setelah kaumnya mengetahui hal itu, maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya. Bagi menjawab bantahan mereka, ia berkata, patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat pada Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu? Setelah tak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata, binilah untuk Ibrahim sebuah tempat untuk membakarnya. Kemudian dicampakkan dia ke dalam api yang menjulang-julang itu. Maka mereka dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu hendak melakukan angkara yang menyakitkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah, yakni yang tidak berjaya maksudnya. Dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Wahai Tuhanku,
kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Lalu kami berikan kepadanya berita yang mengembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah As-Saffat. Bermula ayat yang ke-83 sehingga ayat 101. Surah yang ke-37 pada juzuk yang ke-23. Setelah Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Allah Nuh AS, maka ini kisah yang kedua di dalam surah As-Saffat. Itu kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Ibrahim adalah kesinambungan dakwah Nabi Allah Nuh AS. Membawa manhaj yang sama. Mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi berhala. Dan kita tahu secara sejarahnya, jarak di antara Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Nuh AS ialah sejauh 2640 tahun. Dan di antara Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Ibrahim ada dua lagi Nabi. Iaitu Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh. Hud yang berhadapan dengan kaumnya Ad. Dan Saleh yang berhadapan dengan kaumnya Thamud. Manakala Ibrahim berhadapan dengan kaumnya, sebuah negara yang dipimpin oleh Namrus. Yang kesemua ahli negara ini kafir dan kufur, menyembah berhala. Bahkan Allah menguji Nabi Allah Ibrahim AS dengan ayahnya sendiri yang membina berhala. Bahkan menjadi tukang ukir berhala istana. Dan tidak beriman dalam negara tersebut. Melainkan 3 orang. Itu pun sesudah kejadian Nabi Allah Ibrahim dibakar. Itu anak saudaranya Lut AS dan isterinya Sarah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim bercita-cita supaya dia mempunyai anak sebagai pengikut. Kerana semua negara ni tak nak ikut dia. Tidak mau beriman. Maka harapan Nabi Allah Ibrahim supaya kesinambungan dakwah berlaku. Maka dia berdoa kepada Allah supaya dikurniakan anak. Sebagai satu kemuliaan kepada Ibrahim AS dan sebagai satu kesinambungan dakwah para Nabi SAW. Kerana para Nabi antara mereka sesama mereka membawa manhaj yang sama. Dalam perkara usul. Apa itu usul? Perkara tauhid. Adapun persoalan furu' yang cabang hukum fiqah, ia berbeza. Kerana hukum fiqh akan mengikut keadaan dan tempat. Maka Allah memulakan ayat ini dengan berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya yang seperti Nabi Nuh, kata syiah, ialah orang yang menyokong ataupun yang mengikuti satu manhaj yang sama. Ini asal makna perkataan syiah. Yang akhirnya hari ini menjadi satu lafaz yang merujuk kepada kelompok yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, itu kelompok syiah. Dalam Quran bila Allah menyebut perkataan syiah, bukan syiah yang duduk kat Iran atau syiah kelompok yang berada sebahagiannya di Pakistan, di Bangladesh atau mungkin di Malaysia. Kelompok yang disebut sebagai menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kelompok yang mengkafirkan para sahabat. Kelompok yang banyak kesesatan mereka. Walaupun para ulama masih berkata mereka dalam Islam, tapi sesat. Mereka masih dalam Islam, tetapi sesat dengan beberapa agenda mereka yang licik, yang tersembunyi dan permusuhan mereka kepada umat Islam seluruhnya. Walaupun jumlah umat Syiah seramai 200 juta orang. Mengikut statistik merujuk kepada negara paling ramai ialah Iran, diikuti dengan Iraq. Dan mereka lebih berbangga dengan tamadun Parsi. Sebab itu mereka mengekalkan bahasa Parsi. Mereka bercakap dengan bahasa Parsi. Untuk menyebarkan Syiah melalui kaedah Parsi. Sebab mereka berbangga dengan kerajaan Parsi yang punya usia yang panjang. Maka ini di antara kelompok Syiah. Tapi dalam Quran bila Allah menyebut wa inna min syi'atihi, Syiah ni penyokong yang mengikut manhaj yang sama. Maka disebut Syiah. Di antara Syiah yang mengekori Nabi Allah Nuh, yakni manhaj yang sama,
Seperti Nabi Nuh AS dalam mengajak dan berdakwah kepada manusia, beriman pada Allah dan pada Rasul dan pada hari kebangkitan semula. Itu 3 usul yang telah kita sebutkan, yang disepakati oleh semua para Nabi alaihimussalatu wassalam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dia ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Baik, siapa Nabi Allah Ibrahim AS? Maka Allah menyebut, Ija'a rabbahu biqalbin salim. Iaitu seorang Nabi yang di dalam hatinya tidak ada syak dan syirik. Yang hatinya hati yang sejahtera. Perkataan qalbin salim, hati yang sejahtera, yang hati yang tidak ada syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut sifat orang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu dalam hatinya tidak ada sedikit pun kezaliman dan keraguan, yakni kesyirikan, bagi mereka lah keamanan dan mereka sentiasa mendapat hidayah di sisi Allah. Maka Allah menceritakan siapa Nabi Allah Ibrahim. Pertama, Ibrahim hatinya itu ialah hati yang tidak ada syirik. Walau dia duduk dalam negara syirik, dia tak terpengaruh. Walau semua daripada pemimpin besar sampai kecil, semuanya syirik. Semuanya menyembah berhala dan menyembah Namrud sebagai wakil Tuhan, yang sesekali mengaku Tuhan. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim AS bersendirian untuk berlawan dengan semua yang menyokong kekufuran. Tak ada pun seorang memihak kepada Ibrahim. Tapi lihat bagaimana kuatnya hati Ibrahim AS. Sehingga Allah menamakan Ibrahim walaupun seorang diri sebagai ummatan, satu umat. Seolah-olah kekuatan Ibrahim mewakili satu umat. Sebab kita biasa kalau gagah bila kita ramai. Kalau kita seorang, tutup akaun kita. Kalau ada Facebook, seorang kita, semua tutup akaun. Itu orang kutuk macam tu je, bukan kutuk depan-depan tu. Lemah. Ibrahim AS tidak. Dia tak tutup akaun dakwah dia. Dia bergerak sehinggalah baginda dibakar. Berkumpul semua rakyat untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Yakni mereka bersetuju semuanya untuk bakar. Setuju. Tak ada seorang bangkang. Lihat bagaimana Ibrahim hidup pada zaman kekufuran bersepakat untuk menentang kebenaran. Sehingga Ibrahim tidak punya penyokong. Maka sekarang itu Allah pertama, Allah puji Ibrahim hatinya. Kerana orang yang nak berdakwah hatinya kena kuat. Bukan penyokongnya kena ramai. Kalau orang yang nak berdakwah, syarat utama, memang hati kena kuat. Bukan penyokong yang ramai. Penyokong yang ramai ni bukan orang yang berdakwah, orang yang mungkin mencari popular, glamour. Ni hakikat perjuangan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut apakah perkara yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumih. Ketika mana dia senantiasa berdakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Baik, di sini Allah menyebut tentang Ibrahim memulakan dakwah pada keluarganya. Dan ini memanglah metod dakwah. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain. Wa anzir ashiratakal akrabin. Adalah engkau memberi peringatan kepada kaum keluarga yang terdekat. Ya, dalam Islam semua benda baik biar keluarga terdekat dulu rasa. Sama ada namanya nikmat harta benda, nikmat ilmunya, nikmat hidayahnya. Biar anak beranak kita dulu. Kalau kita dapat hidayah, maka usaha kita untuk jadikan anak isteri kita juga dapat hidayah. Kita insah, kita solat, kita pun nak anak bini kita solat. Kita jaga hukum hakam, halal haram, kita nak juga anak bini kita macam tu. Maka ini asas dakwah, mulakan keluarga. Maka ketika Ibrahim berkata pada ayahnya dan kepada kaumnya, Madza ta'budun? Apa yang kamu sembah ni? Ibrahim bukan tanya nak jawapan. Ni tanya mengingkari, kenapa buat macam ni? Apa yang kamu sembah ni? Berhala-berhala ini, kata Ibrahim, aifkan alihatan dunallahi turidun? Kenapa kamu menyembah Tuhan selain daripada Allah? Fama dhannukum birabbil alamin? Apakah kamu tidak mengetahui yang berhak disembah itu ialah Tuhan sekalian alam? Apa yang kamu buat? Manusia, bila mana dia buat salah, kita cuma tanya, kenapa buat macam ni? Maka dia tahu salah. Tak tahu kalau ada orang tu jahat, orang tu buat benda yang salah, kita cuma tanya, kenapa buat macam ni? Sebab dia tahu benda tu salah. Kerana kesalahan itu begitu terselah. Dia bukan kesalahan tersembunyi.
Kalau tersalah tersembunyi pasti dia kata kami buat apa? Kami buat apa? Dia kata kami buat apa? Sebab dia menganggapnya tak salah. Tapi bila dia sendiri menganggap itu salah, hanya kan tradisi, maka dia tak ada jawapan. Dia kita jumpa orang mencuri, kita bertanya, kenapa orang mencuri? Maka maksudnya, kenapa awak buat salah ni? Kenapa awak tak salat subuh? Kan tahu dia salah kerana tak salat subuh. Kenapa tak pergi sekolah kalau budak? Kenapa tak pergi sekolah? Kan dia tahu dia buat benda yang salah. Maka Ibrahim kata, "Madza ta'budun?" Kenapa kamu sembah ni? Aifkan, apakah ini pembohongan yang kamu lakukan? Alihatan dunallah. Kamu sembah Tuhan palsu dengan meninggalkan Allah. Fama dhannukum birabbil alamin? Tidakkah kamu tahu bahawa yang berhak disembah itu Tuhan sekalian alam? Artinya naluri keimanan kepada agama itu fitrah. Sebab itu dakwah Islam bukanlah dakwah yang susah, sebab kita bercakap benda fitrah. Contoh kita ajar orang makan ikut mulut, itu tak susah. Sebab dia bukan makan ikut telinga. Dia bukan makan ikut hidung, makan ikut mulut. Maka dengan mudah kita boleh ajar orang cara makan. Anak-anak kita kenapa mudah kita ajar? Bila kita ajar benda fitrah, bercakap. Maka dia nak bercakap. Kita ajar dia berjalan. Dia tak akan lawan kita sebab nak ajar berjalan. Sebab dia nak benda tu. Dan sama juga kebenaran itu ada dalam hati mereka, fitrah. Yang perlu dia ajar. Maka di sini Nabi Allah Ibrahim, kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS bukanlah berhujah dengan hujah yang tak tentu hala, panjang lebar dan sebagainya. Tidak. Dia bercakap tentang benda fitrah. Kamu sembah apa ni? Sepatutnya kamu sembah Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Lalu Nabi Allah Ibrahim melihat kepada bintang-bintang. Baik, selepas Allah menceritakan Nabi Ibrahim mengingkari penyembahan berhala. Dan kaumnya tak menjawab. Yakni tidak ada jawapan yang munasabah. Melainkan jawapan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, kami cuma ikut datuk nenek moyang kami. Kami ikut nenek moyang kami je. Ini tradisi. Lalu mereka ini mengajak Nabi Allah Ibrahim untuk pergi ke hari perayaan. Perayaan khas yang biasanya semua penduduk Iraq atau Babylon akan keluar daripada kota untuk merayakan perayaan tersebut. Maka mereka ajak Ibrahim sekali pergi raya. Ini perayaan berhala. Lalu Nabi Allah Ibrahim ketika mana dia ajak, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Dia pun tengok pada bintang. Tengah tengok pada bintang ni satu gambaran untuk menunjukkan tengah fikir dia jawab apa. Atau tengah merancang, nak rancang apa. Macam kita tanya orang tanya kita, saya nak ajak esok pergi sekian, kita pun tengok atas. Fikir. Kalau kita merenung pada sesuatu, nak beritahu sesuatu, merancang sesuatu, ya Ibrahim AS sedang merancang sesuatu dan melaksanakan dakwah. Maka Allah menggambarkan perancangan tadi, maka melihat pada bintang. Dan setengah ulama kata, kerana di antara agama yang ada dalam negara Babylon ialah menyembah bintang. Menyembah bintang. Lalu bila datang siang hari mereka sembah berhala, malam mereka sembah bintang-bintang. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun tengok bintang. Bukan tengok kerana memuliakan. Tengok merasa pelik, kenapalah sembah ni. Kadang-kadang kita tengok sesuatu, bukan kita tertarik. Contoh kita tengok anak muda berdating, kita pun tengok. Bukan tertarik. Apalah budak-budak muda sekarang. Kita tengok tadi sebagai satu keingkaran. Kita tengok tadi sebagai satu bantahan. Lalu Ibrahim AS berkata, sesudah dia melihat bulan tadi, dia berkata, فَقَالَ إِنِّي سَكِينَ. Sesungguhnya aku sakit. Maksudnya sakit hatinya tengok ni. Macam mana siang duk sembah berhala, malam duk sebut bintang. Maka Ibrahim tengok bintang, sakitnya aku. Aku sakit. Sebagaimana kita melihat sesuatu yang kita engkar, tak suka, kita rasa sakit. Maka kata Ibrahim, aku sakit. Setengah ulama tafsir menyatakan bahawa sakit itu gambaran keingkaran Nabi Allah Ibrahim atas kaumnya kerana kufur, syirik dan menyembah bintang-bintang. Serta menyembah berhala. Lalu kaumnya ni faham lain. Kaumnya duk ajak, jomlah kita pergi perayaan kat luar. Tapi bila Ibrahim kata, sakitnya aku. Maka mereka menyangka Ibrahim berkata sakit. Dengan sakit yang biasa.
Mungkin sakit kaki ke sakit perut ke sakit kepala. Lalu mereka membiarkan Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim seperti ada alasan, sakit. Walau Ibrahim menyatakan bukan dia sakit itu. Tapi sakit hati dia melihat kekufuran. Bukan seorang menyembah lain daripada Allah SWT. Maka dia kata, faqal ini sakim, aku sakit. Sakit aku. Lalu kata Allah Ta'ala, fatawallau anhu mudbirin. Lalu kaumnya meninggalkan Nabi Allah Ibrahim bersendirian di kota Babylon. Ibrahim dah rancang ni, apa nak dibuat. Kaumnya semua keluar. Tiada tersisa untuk buat perayaan besar, anjuran negara. Farawa ila alihatihim. Lalu Ibrahim masuk ke rumah penyembahan berhala mereka. Ma'bad. Dan pergi pada patung-patung mereka. Sambil mengejek dengan berkata, ala ta'kulun, tak nak makan ke? Sebab depan patung tu mereka letak makanan. Menjadi kebiasaan siapa pun sembah patung, dia akan letak makanan. Itu kebiasaan, siapa pun sembah patung. Dia akan letak makanan depan. Tak kira makanan apa. Lalu Ibrahim AS ambil makanan tadi, pergi suap pada berhala tadi. Ala ta'kulun, kamu tak nak makan ke? Kemudian kata Allah, Ibrahim berkata lagi, malakum la tantikun, kenapa kamu tak cakap? Kenapa kamu tak jawab? Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu Ibrahim melayangkan kapok yang dia pegang, dipukul dengan tangan kanannya dengan kuat sehingga hancur lebur. Fa aqbalu ilaihi yazifun. Lalu kaumnya mula mendengar kisah Ibrahim memecahkan berhala-berhala mereka. Lalu mereka datang dengan tergesa-gesa. Yazifun, yang ni cepat-cepat. Raya mereka pun tak sempat habis. Tak sempat sambut raya habis. Dengar cerita Ibrahim rosakkan berhala. Lalu mereka pulang kembali untuk ke rumah-rumah ibadat mereka. Ma'abid atau ma'bad. Dalam keadaan tergesa-gesa. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kenapa lakukan macam ni? Kenapa kamu hancurkan semua berhala ini? Maka Ibrahim pun jawab. Qala ata'buduna ma tanhitun. Aku yang patut tanya kamu, bukan kamu tanya. Bukan kamu yang tanya aku kenapa hancurkan berhala. Aku kena tanya. Kenapa kamu sembah patung yang kamu buat sendiri? Kaumnya merasakan bahawa mereka lebih berhak bertanya. Kenapa hancurkan patung? Ibrahim berkata, aku lebih berhak bertanya. Aku lebih berhak nak tahu jawapan daripada kamu berbanding kamu nak tahu jawapan daripada aku. Seperti macam kita tengok orang tu buat salah. Dia pun tanya cik, kenapa cik tangkap saya? Tak payah jawab. Saya nak tanya awak, kenapa awak mencuri? Itu saya nak tanya. Saya nak patut awak jawab. Bukan saya jawab soalan awak. Maka seperti bila mereka kata, wahai Ibrahim, kenapa kamu hancurkan semua Tuhan-Tuhan kami ni berhala? Tak aku yang nak tanya kamu. Kenapa kamu sembah apa yang kamu buat sendiri? Tetapi ini hujah yang kuat kepada orang yang menyembah patung dan menyembah berhala dan menyembah selain Allah. Kenapa semua yang dibuat sendiri? Kadang kita katakan bahawa asas sifat Tuhan itu mencipta, bukan dicipta. Yang nama Tuhan, dia mencipta. Dia bukan dicipta. Maka kenapa kamu sembah suatu yang kamu buat dengan tangan kamu sendiri, lalu kamu jadikan dia Tuhan? Lalu kata Allah lagi, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Dan Allah juga menciptakan setiap perbuatan kamu. Ya, perbuatan kamu Allah tentukan. Kamu yang melakukan perkara tersebut, Allah cipta kamu, Allah juga cipta perbuatan kamu, Allah juga suruh perbuatan kamu. Ya Allah suruh kamu melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian kata kaumnya sebab tak mampu jawab. Dia tak boleh jawab apa yang Ibrahim kata. Sebab Ibrahim AS bawa satu benda yang mereka dah game dah, tak boleh kata apa. Kenapa sembah apa yang kamu buat sendiri? Sedangkan Allah ciptakan kamu. Bukan kamu makan, minum, tidur, bagi ini juga Allah ciptakan. Kamu tak ada daya apa. Bukan patung tu tak buat apa-apa. Allah bukan sekadar ciptakan zat kamu. Bahkan Allah ciptakan perbuatan kamu. Yang kamu boleh bangun. Yang kamu boleh makan, minum. Ini Allah yang buat. Maksudnya Allah yang mengizinkan kamu. Tapi kenapa kamu semua berhala yang tak beri, tak melakukan apa-apa pun? Duduk tercegak, kaku, bisu di situ. Dekat kat situ tak bergerak, situ je. Maka akal kamu telah dirosakkan kepercayaan sebegini.
Oleh kerana kaumnya tak mampu jawab, melainkan berkata, qalu bnu lahu bunyana. Kita bina satu binaan. Kita buat satu binaan untuk kita membakar Nabi Ibrahim. Fa'alquhu fil jahim. Untuk kita bakar Nabi Allah Ibrahim AS. Kata para ulama, bila mereka tidak mampu menjawab apa yang ditanya oleh Ibrahim, lalu mereka mengadakan mesyuarat. Lalu mereka nak buat satu macam ungu api besar, tapi mula dikepung dengan batu. Artinya macam kita katakan, buat satu bangunan sebab nak letak semua api dalam tu. Nak bina bangunan yang mengelilingi kayu-kayu api yang dihimpunkan. Kemudian nyalakan kayu api tersebut. Artinya mereka akan bina satu bangunan untuk letak kayu api. Biar penuh kayu api, biar terkepung di situ kepanasan. Lalu nak campak Nabi Allah Ibrahim dalam api yang jahim, yang marak menjulang. Fa'aradu bihi kaida. Mereka menyangka dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka boleh menjatuhkan Ibrahim. Mereka boleh melenyapkan dakwah Ibrahim AS. Kata Allah, faja'alnahumul asfalin. Kami jadikan perancangan mereka gagal. Ini musuh-musuh. Dia akan gunakan pelbagai cara untuk mendiamkan Nabi Allah Ibrahim. Biar pengaruh Nabi Ibrahim tak tersebar. Sebab Ibrahim dah buat satu benda yang kalau didengar oleh anak-anak muda, mereka pasti akan berubah. Yang dengan situ memang dah tak berubah, yang muda-muda tengok. Betul lah. Patung tu tak mampu buat apa-apa. Patung tu lebur tanpa dapat membalas kepada Ibrahim. Seolah-olah mereka nak melakukan pembalasan bagi pihak patung-patung yang dihancurkan oleh Ibrahim dengan mengenakan hukuman yang tak pernah dihukum pada mana-mana manusia. Lalu berkumpullah seluruh penduduk kota Babylon untuk mencari kayu api, menghimpunkannya dan sama-sama ingin melihat kemusnahan Nabi Allah Ibrahim. Kata Allah, mereka lakukan perancangan untuk menghapuskan Ibrahim. Tetapi faja'annahumul asfalin. Allah jadikan perancangan itu gagal, bahkan mereka itu terduduk. Mereka pula yang terkalah dengan apa yang mereka rancang. Bila Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar. Lagi menguatkan lagi pengaruh Ibrahim. Tak terbakar pula dia. Kan Namrus yang mengaku Tuhan pun tidak punya keistimewaan itu. Maka ini menjadikan kelompok-kelompok yang ditakuti oleh Namrus dan pada pembesarnya akan memandang tinggi pada Ibrahim AS. Maka berlaku sebagaimana apa yang ditakuti. Ibrahim tidak terbakar, bahkan mereka menunggu api itu padam sendiri. Kita dah cerita sebelum ini dalam banyak surah yang lain, api itu tak padam kerana air hujan, tidak dipadamkan kerana ada orang cuba padamkan, tak ada. Api itu padam dengan habisnya bahan bakar. Kalau sekiranya api itu padam dengan sebab hujan, maka dia tak akan jadi mukjizat. Maka mereka melihat Ibrahim bersenang-senang dalam api. Dan tempoh api itu marah. Mereka tengok Ibrahim jalan mundar mandi tanpa menggelupur, menjerit. Bahkan Ibrahim AS menyatakan tempat paling seronok aku duduk dalam api. Atas dunia ni tempat paling seronok kat mana? Dalam api tu. Waktu dalam api tu. Rasa seronok. Akhirnya sehinggalah padam api. Maka Ibrahim keluar dengan selamat. Dan ketika itulah Lut AS beriman. Dan diberikan juga Sarah yang akan menjadi isterinya. Maka ini 3 orang. Lalu Ibrahim AS bila mengetahui kaumnya degil dan tidak mungkin akan beriman, lalu kata Ibrahim, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan meninggalkan kamu semua. Aku pergi pada tempat yang Allah perintahkan aku untuk pergi. Kerana Allah sentiasa akan memelihara aku dan memberi hidayah kepada aku. Dan ini menunjukkan kepada aku apa yang akan aku lakukan. Nabi Ibrahim AS, dia tak ada keluar tinggalkan Iraq macam tu. Dia tunggu wahyu dari Allah. Ke mana nak pergi? Maka Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk pergi ke Syam. Yani Filastin. Pergi ke Syam. Itu perintah Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim berkata, inni zahibun ila rabbi. Maka aku serahkan sekarang urusan kepada Tuhanku. Untuk meninggalkan kamu yang memang dah sepakat untuk menyembah berhala. Bila sepakat para ulama,
Bila kita duduk dalam negara yang kita tidak mampu mempraktikkan agama, wajib berhijrah. Kita duduk dalam negara, kita tak boleh buat agama kita. Nak sembahyang tak boleh. Misalnya, dia ada setengah-setengah negara dia tak bagi bina masjid. Seperti negara Slovakia sebagai contoh. Tak benarkan bina masjid. Bukan dahulu negara Romania, blok komunis. Yang bukan sekadar mereka cuba untuk menghalang pembinaan masjid, mereka bunuh orang Islam. Bunuh ramai-ramai. Sebab dalam perlembagaan mereka, mana-mana etnik berjumlah 10% daripada nisbah rakyat perlu diberi kebebasan beragama. Umat Islam ketika itu berjumlah 13%. Dan kerajaan Romania membunuh sebanyak mungkin, menghalau sebanyak mungkin. Sehingga umat Islam tinggal 8%. Dengan ini menafikan hak beragama. Syarat hak agama tadi dimisi 10% ke atas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kurangkan dengan cara membunuh, memenjara, menghalau daripada 13% sehingga menjadi 8%. Dalam perbahasan fiqh Islam, mana-mana negara, mana-mana tempat kita tak bebas untuk praktik agama kita, tak boleh sembahyang, tak boleh tutup aurat, maka wajib kita berhijrah, wajib. Dan kita tak boleh jadikan alasan darurat sebab kita wajib berhijrah. Oh, saya duduk negara yang dia tak benar saya sembahyang. Awak kan boleh berhijrah. Habis saya nak cari makan sini, itu bukan lagi darurat. Sebab kalau kita dihalang solat, dia dihalang mempraktikkan agama kita sendiri, walaupun dalam rumah tak benar kan, ya kalau misalnya dia tak benar kat luar, tapi benar dalam rumah. Kita nak solat dalam rumah boleh, kita nak misalnya kuhakam dalam rumah kita boleh buat, kita masih lagi ada ruang untuk duduk di situ. Tapi kalau kat rumah pun tak boleh. Dan mereka lakukan kezaliman, maka wajib berhijrah. Maka ini contoh hijrah Nabi Allah Ibrahim. Sebab dia tahu kaum tu tak akan beriman. Maka dia keluar meninggalkan. Sebagaimana kita baca semua kisah-kisah Nabi, Allah bila nak binasakan negara tersebut, Allah perintahkan semua Nabi berhijrah. Sebagaimana sebelum ini kisah Nabi Nuh. Diikuti Nabi Ibrahim AS. Dan juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Saleh, Nabi Hud, semuanya berhijrah. Bila mengetahui penduduk itu tidak lagi mau beriman. Kenapa? Lambat laun akan datang kemusnahan besar-besaran. Kemudian kata Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan aku anak-anak yang soleh. Kurniakan aku zuriat yang soleh. Apakah hikmah? Nabi Allah Ibrahim AS memohon zuriat. Kerana bila ni semua tak nak beriman, maka apa diharapkan daripada anaknya? Biarlah orang beriman tu daripada keturunannya. Biar kalau manusia ni semua tak nak ikut, biar anak kita, cucu cicit kita yang beriman. Maka Ibrahim AS dia nak anak bukan sebagaimana kehendak naluri seorang lelaki nak anak, bukan. Tapi kehendak Nabi Allah Ibrahim nak anak kerana agama. Bukan macam kita nak anak sebab kewujudan kita. Tanda kewujudan kita, maka kita perlukan anak-anak. Bukti kita ada. Maka disebut, ni bank ni. Kita pun seronok. Nabi-Nabi SAW, mereka bukan nak anak untuk kewujudan diri. Tetapi untuk kelangsungan dakwah. Sebagaimana kisah Nabi Allah Zakaria. Berdoa nak dapat anak. Yang sehingga Allah kurniakan Yahya. Kerana melihat bagaimana Maryam dimulakan oleh Allah dengan ketaatan dan dengan segala perkara-perkara karamah. Maka Nabi Zakaria mula terfikir untuk mendapat zuriat. Maka dia berdoa pada Allah. Bukan kerana dia malu orang tanya tak ada anak. Bukan itu isunya. Macam kita isunya di situ. Isunya kerana dakwah ini perlu ada kesinambungan. Kerana di antara hamu ataupun perkara yang difikirkan oleh para Nabi, apakah di kelangsungan dakwah dia. Saya itu diceritakan dalam sirah. Bila Nabi SAW pada hari kewafatan baginda, maka Nabi keluar seketika daripada rumahnya dan melihat Abu Bakar sedang mengimami solat. Dan ketika itu solat subuh. Dan subuh tak akhir. Dan itu kali tak akhir Rasulullah senyum. Nabi tengok dan Nabi senyum. Kenapa Rasulullah senyum? Kerana Rasulullah sudah melihat ada pengganti untuk meneruskan dakwah. Itulah senyum Nabi SAW. Senyum terakhir yang sehingga sebagai orang Islam bila melihat Rasulullah sedang menyelak tabir rumahnya, kerana antara pintu rumahnya dengan masjid langsung terus. Bila mereka melihat Rasulullah menyelak tabir, mereka melihat Rasulullah dah sihat. Sebab Rasulullah senyum. Sebab orang sakit payah nak senyum. Yang senyumnya orang yang mungkin dah sihat. Kalau kita tengok orang sakit dia dah mula boleh senyum, maknanya kita tahu dia dah nak sembuh ni. Maka umat Islam semua
menyangka bahawa Rasulullah sembuh. Dan Rasulullah senyum bukan sebab disembuh. Yang membawa kewafatan baginda senyum kerana melihat Abu Bakar telah diredai oleh seluruh umat Islam menjadi imam. Dan Abu Bakar telah mengumpulkan semua orang Islam di bawah kepimpinannya. Maka itulah makna senyuman Rasulullah. Maka Rasulullah wafat. Dan senyum itu benar kerana Abu Bakar ialah kelangsungan dakwah Rasulullah. Dan demikian juga kebimbangan Abu Bakar. Lalu meninggalkan Umar sebagai waris, sebagai kesinambungan dakwah. Bukan kerana kuasa, bukan kerana harta. Sehingga bila Umar Khattab melihat apa yang ada pada Abu Bakar, gaji dia berapa sen, apa yang ditinggalkan sebab mati, maka dia kata, sesungguhnya wahai Abu Bakrin, kamu telah menjadikan orang yang menggantikanmu lebih benar. Nak ikut cara. Contoh kali kita, kalau ikut cara orang jahat, kemudian kita pemimpin baik itu tak susah. Kita baik sikit, kita potong gaji, nampak baik terus. Tapi kalau kita depan kita dah pemimpin baik, tapi kita nak jadi lebih baik, penat sikit. Agak penat. Ya, Abu Bakar dengan kehebatan kepimpinannya, dengan gaji yang cipuk, yang tidak mau mengambil lebihan, bahkan diarahkan supaya dipulangkan lebihan, bahkan apa yang ditinggalkan berupa seekor baral dan khadam, waktu dia nak wafat, diwasiatkan supaya baral kenderaan tu dan juga hambanya dipulangkan Baitul Mal. Dia tak nak tinggal apa-apa. Dia nak tinggal zero, kosong harta. Dia tak berfikir tentang anaknya dapat harta atau tidak. Dia tidak mau tinggal apa-apa bebanan harta. Kerana bagi seorang pemimpin meninggalkan harta itu satu tohmah. Tohmah baginya. Maka bakal menutup pintu tohmah, fitnah. Kerana itu kata Umar Khattab, kamu telah menjadikan orang selepas kamu lebih penat. Penat nak ikut ni. Maka Umar Khattab cuba buat lebih baik pada Abu Bakar Siddiq. Kerana sifat para sahabat, mereka akan bertanding dalam hal agama. Untuk jadi lebih baik. Bukan kerana semua teriak. Tapi itu cara diajar oleh Nabi SAW. Dan diperintah oleh Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba buat baik. Berlomba-lomba buat baik. Maka bila ada pengganti, mereka seronok. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim doa biar dapat pengganti. Maka Allah Ta'ala berfirman menjawab doa Nabi Allah Ibrahim AS. Fabasyarnahu. Dan kami memberi khabar gembira kepadanya. Birulamin halim. Dengan seorang kanak-kanak yang lembut perilakunya. Yang baik akhlaknya. Sepakat para ulama tafsir. Anak yang dikurniakan itu ialah Nabi Allah Ismail AS. Ketika mana Allah Ta'ala mengurniakan Ismail AS, usia Nabi Allah Ibrahim ialah 86 tahun. Dan ketika mana Allah Ta'ala mengurniakan Ishaq AS, usia Ibrahim ialah 99 tahun. Usia dia. Ada yang mengatakan 120 tahun dan usia Sarah itu 90 tahun. Kita tahu anak pertama daripada Siti Hajar ataupun Hajar. Hajar maka dapat Ismail AS. Ini anak pertama. Kerana selepas ini akan berlaku satu kejadian yang akan diceritakan tentang penyembelihan anak. Diuji keimanan Nabi Allah Ibrahim lagi. Pertama diuji keimanannya berhadapan dengan golongan kufur. Yang kedua diuji keimanannya dengan cinta. Apakah dia lebih mencintai Allah ataupun anaknya yang selama ni ditunggu. Supaya benar dia nak anak ini untuk agama, bukan untuk naluri dia seorang anak. Kerana agama. Maka untuk agama pasti seorang sanggup lakukan apa untuk anaknya. Untuk agamanya. Walau terpaksa korbankan anak. Kalau keinginan punya anak itu kerana naluri, maka dia tak akan sanggup korbankan anak dia untuk apa pun tujuan. Itu beza. Macam kita, anak itu naluri kita. Menjadikan kita sanggup. Buat apa pun asalkan anak kita selamat. Tapi Nabi Allah Ibrahim bukan. Dia nak anak ini kerana agama. Maka Allah benar-benar menguji kesetiaan agama Ibrahim AS antara cinta Allah dan cinta anaknya. Maka berlakulah peristiwa uji yang cinta. Sebab itu Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Khalilur Rahman. Kan ternyata dia benar-benar kekasih Allah. Dia tak meletakkan hatinya cinta pada mana-mana makhluk. Termasuk Sarah, termasuk Hajar, termasuk Ismail, termasuk Ishaq. Melainkan Allah. Dan ini dia buktikan apa yang dilakukan oleh Ibrahim AS. Maka ini dua bentuk ujian Nabi Allah Ibrahim. Ujian berhadapan dengan kaumnya dan ujian berhadapan keluarganya sendiri
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.